Sudah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب والثواب. آمين اللهم آمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus jamaah surah An-Nur section 20 Shah Alam, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul dan insya-Allah taala sama-sama kita mengambil manfaat dan iktibar daripada ilmu yang mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mahu tidak mahu seseorang itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia andai kata mahu kembali ataupun tidak kepada Allah, tetap dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru sebagai orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, sebagai orang yang Islam, kita senantiasa menyediakan diri kita untuk kembali kepadanya. Kerana apa? Kerana dengan ilmu yang kita pelajari, kita mengetahui
bahawa alam yang kita duduki ini, diami ini, pada ketika ini bukan yang kekal abadi. Ianya pasti sirna, pasti binasa. Kerana apa? Sebagaimana yang kita belajar di dalam ilmu Tauhid Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dalam pengajian sifat 20, yang kekal itu hanyalah Allah. Walaupun kalau kita telusuri lagi, kita dalami lagi, kekal ataupun baqa itu terbahagi kepada dua, iaitu yang dinamakan kekal yang hakiki, lagi satu kekal yang aradi. Dia kait dengan kalau kita belajar dalam sifat 20, bahagian ataupun sifat yang wajib pertama bagi Allah tu wujud. Wujud itu kata ulama tauhid ada pembahagiannya 3. Wujud yang hakikatul wujud ataupun wujud yang zati, ataupun wujud yang sebenar-benar wujud hanyalah Allah. Kerana Allah itu wujud, tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran. Manakala wujud yang kedua itu adalah wujud yang majazi, bukan yang sebenar kewujudan itu, kerana ada permulaan, ada pengakhiran. Manakala wujud yang ketiga, ni yang kita sebut tadi tu, berkaitan dengan baqa tu ataupun kekal, wujud yang disebut sebagai wujud yang ardi, iaitu wujud yang ada mula tetapi tiada pengakhiran. Kenapa? Lantaran Allah Ta'ala yang mengekalkannya. Ada mula tak? Ada mula. Allahu Akbar. Jadi kembali kita pada tadi, bab baqa tadi ada dua. Baqa yang hakiki, yakni kekalnya Allah, yang mana Allah tiada mula dan tiada akhir. Kekal yang aradi itu yang Allah jadikan ada mula, namun Allah kekalkan ia. 10 perkara yang kita ketahui melalui ilmu yang kita pelajari, iaitu syurga, neraka, arash, kursi, luh mahfuz, qalam, ruh, jasad para anbiya, jasad para syuhada, dan juga tulang ajbuz zanab. Dan alam yang kita lalui sebelum ini telah pun kita lalui, iaitu di alam ruh. Kini kita berada di alam dunia, bakal bertemu dengan alam barzakh. Tak lama pula alam mahsyar. Yang seterusnya iaitu alam akhirat, sama ada hak tak dimula kita sebut yang 10 perkara yang Allah kekalkan, termasuk syurga. Allahumma ja'alna minhum, moga-moga Allah golongkan kita dalam golongan tersebut, ataupun di dalam neraka, wa iyazubillah. Justru bekal yang kita nak bawa nanti menuju barzakh, menuju mahsyar, dan juga alam yang kekal abadi di akhirat kelak, tidak lain dan tidak bukan adalah dengan iman yang kita nak bawa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita nak bawa apa yang dikatakan bekal, yakni ilmu yang bermanfaat, yang menjadi amal perbuatan, yang mana amal perbuatan itu amal soleh. Ada amal, ada dua, amal soleh, amal yang taleh, yang maksiat. Hak tu yang kita nak bawa. Sebelum itu tiada di kalangan manusia itu, manusia biasa, yang mana dirinya tidak bergelumang dengan dosa, dosa maupun maksiat. Jadi jalan terbaik bagi orang yang berdosa, orang yang melakukan kesalahan, adalah kembali kepada Allah, rojok kepada Allah. Bahasa Melayu je, taubat kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan
taubat yang sebenar-benar taubat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita belajar di dalam kitab, beberapa kitab, khususnya kitab tasawuf, ada dibahaskan perkara ini. Antara lain, kalau kita belajar kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, iaitu karangan Hujjatul Islam Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, atau lebih dikenali sebagai Imam Al-Ghazali. Beliau memuatkan dalam aqabah ataupun halangan seseorang itu untuk berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu, hak pertama sekali aqabatul ilm, aqabah ilmu. Subhanallah. Kemudian aqabatut taubah. Masya-Allah. Kenapa? Sebab kita ambil satu contoh yang mudah bagi kita. Antara amalan yang mudah yang kita boleh lakukan, contoh sedekah. Sedekah ini sesimpel saja kita memberi, ya. Namun dengan ilmu, amalan seseorang sedekah seorang itu insya-Allah diterima oleh Allah. Apa kata salafun salih? Apa kata para pendahulu kita, orang-orang salih di kalangan, ya, para salafun salih dulu? Antara syarat Allah nak terima sedekah itu ada dua. Nombor satu, daripada harta yang halal. Satu. Makna selain daripada hak tu tidak diterima. Nampak? Jadi dengan ilmu yang kita pelajari, maka sudah barang tentunya kita akan mengeluarkan daripada harta kita gitu hak yang halal, barulah Allah terima. Kerana tanpa pengkabulan daripada Allah, apatah gunanya? Apa gunanya? Tiada guna. Itu yang pertama. Yang kedua, kata para salafun salih, sedekah yang Allah terima itu antara syarat dia adalah dengan niat yang ikhlas. Gitu. Sekiranya tidak, Allah tidak akan terima. Dari situ dengan ilmu yang kita belajar, bahawa kita tahu nak buat sesuatu tu dengan ilmu, baru Allah terima. Salat kita dengan ilmu, baru Allah terima. Zakat kita, puasa kita dengan ilmu, menentusahkan apa yang disebut sebagai ibadah kita. Hingga kalau kita sebut, kita tengok ada hadis yang bermaksud ilmu itu adalah apa? Dia menjadi ilmu ni kira imam, ataupun ilmu tu hak yang diikuti oleh amal, dan amal itu mengikutinya. Tak boleh sebalik dia. Sebab tu beliau memuatkan nombor satu, aqabatul ilm. Kena kita belajar keluarkan diri kita daripada kepompong kejahilan dari sudut agama, hingga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam sebut, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Ta'ala nak bagi dia baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi dia kefahaman. Maknanya kefahamannya benar-benar jitu terhadap agama, dalam agama. Itu yang pertama. Kemudian sekiranya tadi kita sebutkan, dan pasti manusia itu tidak ada terlepas daripada salah dan silap, kembali dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali ataupun rujuk ataupun taubat itu perlu juga kepada ilmu. Tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seperti kalau kita bagi contoh, ataupun ada orang selalu bertanya, kadang di dalam solat itu ada gangguan juga, tetap ada gangguan. Bagaimana?
Jadi kalau dia tahu dengan ilmu yang dia pelajari, rupa-rupanya apabila dia beribadah itu juga merupakan suatu perjuangan, mujahadah melawan nafsu, mujahadah melawan bisikan syaitan. Maka dia tahu dengan apa? Dengan dia senantiasa dalam keadaan bersedia. Tu bersedia untuk melakukan ibadah, telah menunaikan apa syarat rukun dan sebagainya. Dalam masa yang sama dia mengisi hatinya dalam keadaan tidak lalai kepada Allah. Bila ada gangguan, contoh ada bisikan, hasutan, was-was daripada syaitan, tidaklah dia melayan ataupun tidaklah dia buat terus dia khayal je, tapi dia lawan. Bila ada gangguan dia lawan, bila ada resistance, bila ada rintangan dia tepis, bila ada gangguan ingatan terhadap lain dia ingat hanya Allah. Ini waktu dia beribadat, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah. Waktu yang singkat hanya inilah saja waktu yang dia nak menghadap kepadanya, waktunya seseorang nak menghadap kepadanya, maka dia lawan, tepis. Dia memahami apa yang dia faham, dia baca, dia kemudian ada je gangguan dia lawan, dia tepis. Maka apa? Resistance ataupun rintangan itu lama-lama dia akan menjadi makin kurang. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Dengan dia mengingati Allah, masa ada gangguan, Allah. Tidak ada di dalam sembahyang itu dia ingat lain daripada Allah. Bila ada gangguannya, Allah. Bila ada ayat yang dia kena faham, dia baca rukun qauli, apa juga ucapan ataupun bacaan di dalam solat, dia memahami makna dia. Dan tidak ada selang-seli daripada tu'maninah dan sebagainya. Sebab tu kalau kita belajar dalam fiqh, macam mana tu'maninah ni paling kurang? Ingat tak? Subhanallah. Betul tak? Bila kita mengaji kan dalam bab tu'maninah kan, sekadar apa dalam fiqh sebut? Sekadar bacaan subhanallah. Mana dalam hati kita tu walau tu'maninah sekalipun bukan dia berhenti saja. Boleh faham Berhenti saja tu tak. Ada saja ingat zikir, ingat zikir. Macam kita kata taubat tu kembali, zikir itu ingat. Tak ada ruang untuk dia tak ingat kepada Allah. Dan dengan dia boleh dapat kekhusyukan dengan cara tadi, dia tahu pasti ada rintangan, resistance, maka benda tu akan akan menyediakan dia pula di luar solat. Khusyuknya di dalam solat dapat khusyuknya di luar solat. Maksud khusyuk itu dalam keadaan senantiasa dia mengingati Allah. Semua itu berhajat kepada ilmu, sebab dia tahu macam mana nak overcome benda tersebut. Begitu juga dengan orang yang taubat, orang yang kembali kepada Allah, kena ada ilmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masakan tidak, kerana ia ada rukun dia. Rukun-rukun taubat itu ada. Sebab tu ulama menyebutkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nombor satu apa? Orang yang melakukan dosa dan kembali kepada Allah, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, nombor satu dia kena tinggalkan apa yang dia buat. Selama ni dia buat, dia kena tinggal. Allahu akbar. Sehingga kan kalau kita lihat di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, Imam At-Tabarani, Imam Ad-Dilami, Imam Abi Dunya, di dalam beberapa kitab yang hadis bermaksud barang siapa yang minta ampun kepada Allah daripada perbuatan dosanya, sedangkan dia masih lagi melakukan perbuatan tersebut, maka dia sebenarnya telah menghina Tuhannya. Maka apa dia rukun taubat yang pertama? Meninggalkan perbuatan dosa yang dia buat. Gitu. Sekiranya tersadung juga, terbuat juga, lantaran kalah dengan hawa nafsunya, bisikan syaitan dan sebagainya, bukan kerana kita sebut sebagai dia tidak berusaha sama sekali, itu yang dinamakan resistance tadi, itu rintangan,
tetap dia nak tinggalkan perbuatan tersebut, tetap ada penyesalan terhadap yang penyesalan tu dua. Pertama, dia kena tinggal perbuatan dosa dia. Allahu Akbar. Sebab tu kalau kita mengaji dalam takrif mengenai takrif fiqh, khususnya di dalam bab haram, ya, kalau bab wajib, nama dia macam mana? Kita buat dapat pahala, bila kita tinggal mendapat dosa ataupun seksa. Baik. Sunat pula buat dapat pahala, tinggal tidak mendapat dosa, tidak mendapat seksa. Itu takrifan yang sebenar. Bukan sunat buat dapat pahala, tinggal tak dapat apa-apa. Silap tu. Buat dapat pahala, tinggal tidak mendapat dosa ataupun seksa. Baik. Kalau haram pula bagaimana? Buat mendapat dosa. Kalau buat benda perkara haram, tinggal di sini catatan dobit dia, sekiranya belum lagi melakukan. Tinggal mendapat pahala. Apa maksud tinggal tu? Ini tabung masjid ke tabung bertabung masjid, kita tak minta lah tabung masjid ni kena curi. Maksud tabung masjid kena curi, bukan tabung tu kena curi, duit dalam tabung. Kadang-kadang orang ni nak cakap dia nak kena direct pun tak payah, kena hurai juga. Jadi dia curi duit dalam tabung masjid. Sebelum dia curi, banyak tempat dia dah pergi, berjaya tak kantoi lah. Macam mana CCTV lala ni semua kita pun pakai mask kan, lagilah payah. Antara syarat kita nak kenal sama sendiri pakai mask ni, macam Tuan Haji, kita dah pernah jumpa Tuan Haji ni, InsyaAllah walau dia pakai mask kita boleh cam. Tapi kalau tak pernah jumpa, contoh abang kita tak pernah jumpa, contohlah tengok muka macam sekarang ni, tak boleh bayang. Kita bayanglah hidung dia macam ni, mulut dia macam ni, bila buka lain. 99% macam itulah. Jadi setelah banyak tempat berjaya dia pergi, masjid surau dia pergi curi duit di dalam tabung masjid, satu hari dia nak datang surau An-Nur ni, An-Nur lain lah, ni lain. Tu tiba-tiba dalam dia nak pergi, Allah campakkan dalam hati dia takut kepada Allah. Boleh jadi tak? Pasti. Tak ada yang mustahil di sisi Allah. Tiba-tiba dah 40 masjid surau dia pergi, berjaya. Income, kan orang sekarang income berapa. Tapi orang yang curi tabung masjid tak pernah lah status dia update status dia berapa income. Kalau ada, sekian lah. Memang tak lah kan. Jadi hari yang nak masuk tu, nak ambil katalah yang 39, hari yang ke-40 ataupun masjid surau yang ke-40, Allah tiba campak dalam hati dia satu ketakutan, kegerunan pada Allah Ta'ala. Dia dah nak siap dah, pasal dia setakat ni dia dah berjaya dah. Tiba dapat perasaan tersebut, lalu dia tinggalkan hajat dia. Patutnya niat dia nak curi duit tabung masjid, tiba dia iktikaf pula ke masjid, menangis, merintih, berdoa kepada Allah agar Allah ampunkan dosa dia. Baik, kalau sekiranya itu kali pertama, bukan kali ke-40, jadi hak yang dia menangis merintih, dia bertaubat itu kepada Allah, dia tinggalkan perbuatan maksiat itu, tinggalkan sebelum buat, dapat pahala. Belum buat, dapat pahala. Tapi sekiranya hak tadi kita kata dah banyak dah apa yang dia kena buat, kena pulangkan semula. Jenuh kalau dah belanja macam-macam, beli Shopee, Lazada apa semua, jenuh. Boleh faham nampak di situ. Sebab tu ilmu perlu di dalam taubat. Apa yang dia kena buat? Tadi kita sebut nombor 1, dia meninggalkan dosa yang dia buat, dia tak buat lagi. Nombor 2, dia menyesal apa yang dia buat. Kalau dia tidak menyesal, dengan cara macam mana dia menyesal? Kadang orang tak faham cara menyesal tu. Cara menyesal tu kata para ulama, dengan cara bersedih, dengan cara menyesal perbuatan dia, dengan penyesalan tu kerana dosa yang dia buat.
Tak sah kalau dia sesal ataupun dia menyesal perbuatan dosa tu dengan badan dia yang sakit. Contoh, dia dah tak larat nak merompak, mencuri, menyamun, ya, bunuh orang, berzina, wa iyazubillah. Dia tak larat dah. Pasal apa? Dah tua. Sah ke tak kalau macam tu penyesalan dia? Tidak. Lantaran kerana sakit, lantaran kerana tua, lantaran kerana tak larat, lantaran kerana harga dirinya rosak contohnya. Maksudnya mana? Kena tangkap. Tu dia, sebab tu dia kata menyesal tu dengan menyesal yang betul-betul menyesal. Namun ulama bahas lagi, kalau dia menyesal kerana takut masuk neraka dan ingin masuk syurga, bagaimana? Ulama ada khilaf, tetapi pendapat yang paling dipakai, yang muktamad, hal itu memadai. Boleh faham ya? Dah kena tangkap. Sebab tu kita tengok ada orang yang kadang kena tangkap pun dia tak menyesal juga. Dah masuk penjara ke dan sebagainya, dia tak ada menyesal juga. Sambung balik. Kalau ada peluang, ya sambung balik. Sebab tu menyesal itu dengan apa yang dia buat, dengan sedih, dengan menyesal apa yang dia dah buat. Sebab itu, kalau ada satu orang hamba Allah yang telah berusia, dia dah tak larat nak buat maksiat, tiba-tiba bila diingatkan balik, kita ambil satu contoh, katalah sepasang suami isteri yang sudah berusia, tiba-tiba si isteri tu mengingatkan kepada si suami, bang, ingat tak zaman dulu masa kita mula-mula jumpa bang, jumpa kat mana, tak sahurai lah, contoh, masa tu abang terpikat dengan saya, rambut saya macam ni, pakaian saya macam ni, skirt saya pendek macam ni. Kalau si Pak Haji tadi dengan Mak Haji tadi, Pak Haji tu dah kembali betul-betul kepada Allah, dia akan katalah, yang tak usahlah kita ingat hak dulu, itu zaman jahiliah, saya sendiri pakai seluar pun seluar kontot masa tu, gitu kan. Nampak tak? Jadi apa? Dia akan ingatkan kepada isteri dia hak lama-lama tu, jumpa kat mana, pakaian macam mana, cara jumpa begini begitu, apa perbuatan sekian dan sebagainya, dah lupa. Patut menyesal, patut tak ingat. Mungkin macam kenangan manis lah, tetapi ada unsur kemaksiatan, bukan itu. Pasal kita sudah kembali kepada Allah. Lepas-lepas. Sebab tu kita sebut, minta maaf saya rasa kat sini pun tidaklah lagi, dan dah banyak dah tak ada dah. Terkadang kadang-kadang yang bagi ceramah tu di kalangan orang-orang hiburan, sebut artis kan direct pula, orang hiburan tu dah kira haluslah bahasa saya, ya. Jadi apa yang dia buat usah disebut dekat dewan apa nama ni meja rostrum ni buat apa. Pasal kita tak tahu pun apa dia buat, betul tak Ji? Mana kita tahu, kita bukan sibuk hal dia, tetapi dia pergi cerita A sampai Z, dah pasal apa? Barangkali tujuan dia, pastilah tujuan dia adalah untuk bagi kesedaran lah, masalah kata. Tetapi bukankah apa yang telah Allah tutup, ya tutup. Nabi dah pesan begitu, bukan untuk dicerita. Di situ. Sebab itu antara lain dia menyesal apa yang dia buat, bukan untuk dicerita, tetapi untuk dirinya sendiri sahaja, kerana Allah sudah tutup. Tu. Yang ketiga, kata para alim ulama, dia niat dan berkeinginan kuat agar tidak kembali kepada perbuatan tadi, sekelumit pun tidak. Sekiranya ada, kita faham, kita manusia pun manusia biasa, terkadang teringat terkenang jua. Bila jadi macam tu, kita ingat yang para ulama rumuskan dalam bab rukun taubat, ya, iaitu dia berniat dan berkeinginan kuat agar tak kembali kepada perbuatan tersebut. Seumpama apa? Minta maaf kalau saya bagi contoh, tapi ini seperti mana dalam kitab. Seumpama air susu yang telah diperah keluar, nak masuk balik tak? Boleh faham Begitu seumpama atau perumpamaan yang diumpamakan. Makna tidaklah dia nak kembali seumpama kembali kepada tu. Sebab itu terkadang ataupun
ataupun ramai juga di kalangan yang bertaubat, yang kembali kepada Allah, kalau dia duduk dekat kawasan dia tu penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kemungkaran, dia tak duduk lagi situ dah. Sebab itu terkadang Masya Allah Tabarakah kita tengok ya, yang kembali kepada Allah ya, walaupun mungkinlah dia duduk jauh sikit daripada surau masjid, tapi dia akan menghadirkan diri dia di masjid surau. Kerana apa? Dia nak dekat kepada tempat yang penuh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dikelilingi oleh orang yang baik-baik, yang dalam masa yang sama boleh menjadi bi'ah yang baik, suasana yang baik bagi dia untuk dia kembali kepada Allah. Dia ingat nak buat taat saja, tengok haji ni, tengok abang ni, tengok tuan haji, tengok jemaah, tengok tu imam, tengok tu Bilal. Dia tak ingat dah nak buat maksiat kerana dikelilingi oleh orang yang buat hasanat, kebaikan. Itu nombor 1, nombor 2, nombor 3. Baik, nombor 4 kata para ulama ya, taubat itu diterima selagi mana roh itu belum sampai di kerongkongan. Kenapa sampai kat kerongkong? Apa dia punya kita sebut sebagai apa dia punya hikmah dia? Sebelum tu kira macam mana? Baik, para ulama menjelaskan apa nama ni, taubat yang dipohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang mana sebelum sampai di sini bermakna apa dia? Orang itu masih ada nyawa dia lagi, ada harapan lagi. Sebab bila roh sudah sampai di kerongkongan, apa maknanya? Betul dah dekat dengan ajal, betul dekat dah dia nak dicabut nyawanya, tak lagi diharapkan untuk hidup. Maksudnya apa? Tunggu masa sahaja. Bila tunggu masa saja, sudah tidak ada manfaatnya, sudah tidak ada gunanya lagi. Sebab apa? Most definitely dia akan jumpa Allah Ta'ala, maknanya mati. So bila kat sini dah sudah tidak ada guna lagi, masih lagi, makna disitulah ya, kita ni kalau biasa melazimi ataupun senantiasa dalam istighfar, senantiasa dalam keadaan bersedia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, maka orang ini orang yang senantiasa istighfar, senantiasa bertaubat, dia bersedia. Sebab tu kalau kita tengok lepas sembahyang saja, kenapa kita zikir 3 kali, istighfar 3 kali? Saja-saja ke? Bukan saja-saja. Pasal kita mohon ampun kepada Allah sekiranya ada ketaksiran, kekurangan, kelompongan, kecacatan di dalam sembahyang kita, kita mohon kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita. La ilaha illallah. Sebab tu ulama kata kalau sampai sini hak tak ada harapan lagi dah. Jadi sudah tiada gunalah taubat yang dia pohon kepada Allah. Sebelum tu masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang dulu-dulu ya, taubat orang dulu-dulu, contoh Bani Israel, apa dia? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Antara cara mereka taubat, maka bertaubatlah kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Tu antara lain Bani Israel. Lain Al-Baqarah ayat 54, itu antara lain cara mereka untuk bertaubat. Sekiranya mereka melakukan maksiat, kita tengok dalam kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah, dalam kitab ini dia ada sebut orang Bani Israel bila buat dosa atau mengerjakan kemaksiatan, pada pagi hari di pintu rumah dia ada tulis malam tadi dia buat apa. Malam tadi dia buat apa? Fulan buat begini dan cara menghapuskan dosanya begini. Ada cara dalam kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah ya, tentang keistimewaan, kekhususan umat Nabi Muhammad SAW. Makna kita tak macam tu.
Syukur kepada Allah banyak-banyak. Kalau tidak, berapa banyak tulisan lah dekat pintu, daun pintu rumah kita. Tak ada yang buat corak lah rumah kita pintu. Ni dosa, ni cara taubat. Sudah. Tu antara lain. Subhanallah. Apa lagi keistimewaan kita? Kita tengok ya. Dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, ini syarah kepada hadis Arba'un An-Nawawiyah, hadis 40 kan? Ini syarah dia. Apabila satu hamba tu buat kebaikan, malaikat sebelah kanan kiraman akan segera catat. Tak tunggu ni Tuan Haji duduk dalam ni, tak ada tunggu lepas habis kuliah baru catat. Tak, buat baik langsung. Boleh faham langsung catat. Tak tunggu dah ibu-ibu, tak tunggu. Baik. Tapi jika dia buat kesalahan, malaikat belah kiri katibin akan tanya malaikat belah kanan dulu, nak tulis tak? Ini rahmat besar kita umat Nabi Muhammad SAW. Nak tulis tak? Tanya dulu, apakah aku nak boleh catat ni? Maka malaikat belah kanan sebutkan, jangan, maksud jangan catat dulu, jangan tulis dulu. Malaikat belah kanan akan kata pada malaikat belah kiri, jangan tulis dulu. Kenapa? Barangkali dia akan beristighfar. Subhanallah. So jangan rasa benda tu kecil, istighfar ataupun taubat, minta ampun. Kata malaikat belah kanan, jangan, barangkali dia akan beristighfar atau bertaubat. So di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah dia sebutkan, jika waktu berjalan 6 jam tanpa taubat, maka malaikat sebelah kanan berkata kat belah kiri, catatlah. 6 hours dalam kiraan ilmu falak, tak ada taubat, catatlah. Subhanallah. So bukan bermakna dah kita dah ada time frame je. We count lah 6 hours kan. No problem. Jangan kita gunakan ilmu tu untuk sesuai dengan nafsu tembolok kita sendiri, tak boleh. Boleh faham Kita tahu ni sebab apa? Kita ada time frame untuk bukan berlengah-lengah taubat. Another 6 hours, banyak masa. No, 6 minutes pun belum tentu lagi kita tahu, betul tak? Kan? Lagi 6, sebab tu maksud di sini, kita dah ada time frame 6 hours, okey lah. No, maksudnya jangan procrastinate, jangan bertangguh lagi. Itu 6 jam. Kalaulah Allah bagi 6 jam, kalau tak ada 6 jam, 6 saat saja habis. Jadi dengan ilmu kita tahu cara sebenar bertaubat kepada Allah. Tu. Baik. Yang keempat, yang kelima, antara syarat dia taubat ini mestilah dilakukan sebelum matahari itu terbit di pihak barat. Lah ni di pihak timur, tiba dia terbit pada pihak barat, itu yang dinamakan alamatus sa'ah al-kubra, iaitu petanda kiamat yang besar. Kalau kat sini dia terbit, sudah tidak ada guna. Kata ulama dia sebut begini, dia punya matahari tu dari kat sini, di sini kita pun sedia maklum, lepas 3 hari tu gelap gulita. Hari pertama orang yang biasa bangun awal nak menunggu subuh, dia tunggu tak timbul fajar sodik langsung. Gelap lagi, gelap macam ni kita nampak terang lah, nampak lampu kita pun kita pasang lagi kat luar pun dah terang. Jadi terang benderang contoh. Tapi bila waktu tersebut 3 hari tu gelap gelita, tak ada fajar sodik. Hari pertama orang yang soleh, orang yang beramal, mereka dah suspek dah. Hari kedua mereka ni dah memang di Masjid Surau dah, maksudnya dalam tempat peribadatan masing-masing. Hari ketiga memang masih lagi. Dan hari yang keempat, ketika mana Allah perintah, sebab hari-hari ni matahari sunrise ni, orang yang beriman dia tak tengok sunrise ke sunset, cantiknya, hebatnya, Masya Allah. Okey lah, ada Masya Allah lah sikit kan, daripada langsung tak ada.
Tak, orang yang tengok ni sunrise dengan sunset ni, dia akan tengok dan dia akan faham bahawa matahari ni each and every day minta izin kepada Allah untuk terbit. Allah bagi terbit, izin baru terbit. Bukan saja-saja, bukan tengok, oh dah siang dah ni, waktu aku pergi kerja, oh hari ni cuti contoh. Tak, dia tengok macam tu. Dan pada hari tersebut itu, Allah tak izin matahari untuk terbit pada pihak timur. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, insya-Allah ya, di kalangan, moga bukan kita lah, tapi kalau kita, moga kita di dalam golongan yang selamat. Maksud kita tu bukan kita nisbah pada kita saja. Ada zuriat keturunan kita tak mungkin akan menghadapinya. Moga mereka selamat. Moga kita dengar ni, kita dah beritahu kepada mereka. Maksudnya dari generasi ke generasi, supaya standby. Jadi mereka dah standby. Pada hari yang keempat tu barulah matahari Allah izinkan terbit pada tempat dia terbenam. Kan mula ni terbit dan juga terbenam. Terbenam tu terbit pada pihak terbenam. Bila matahari sudah terbit pada pihak terbenam, maka apa dia? Sudah tak diterima taubat orang Islam. Tu poin nombor 1. Taubat orang Islam sudah tak diterima. Nombor 2, orang kafir nak masuk Islam sudah tak diterima. Dia disebutkan dalam kitab dia, terbit di barat sampai istiwa, kemudian turun balik, besok terbit pada pihak habis dah. So itu antara syarat dia. Jika belum lagi matahari terbit pada pihak barat, maka masih diterima. Kenapa time frame ni dia beritahu? Supaya kita jangan jangan berlengah. Itu yang kita nak kena pesan untuk diri kita sendiri khusus, keluarga kita dan semua generasi yang seterusnya. Jangan lengah, jangan tunggu. Dah tunggu tak ada gunanya lah, kembali. Dan kemudian para ulama menyebutkan, jika seseorang itu menzolimi orang lain, mengambil hak orang lain, ini yang dinamakan dosa dengan manusia. Yang pertama, dia mesti minta halal, pembebasan hak, dan mohon maaf kepada orang tersebut. Jika dia ada banyak perbahasan dia. Kalau dia telah ambil hak orang yang dirampas, dia curi daripada pemilik ataupun waris, wajib dia kembalikan. Ataupun kalau barang tu, benda tu dah rosak, wajib dia ganti. Kalau dia tak mampu nak serah pada pemilik ataupun waris, dia serah kepada hakim ataupun qadi yang dipercaya. Ada perbahasan para ulama. Itu dari sudut dengan manusia. Dan sekiranya ada satu lagi para ulama sebut, sekiranya dia ada dosa dengan manusia dalam erti kata dia membawa ajaran yang sesat, membawa ajaran yang terkeluar dari ahli sunnah wal jamaah ataupun terkeluar dari agama Islam itu sendiri, maka yang pertama, dia bukan saja wajib untuk taubat pada dirinya sendiri, bukan untuk dirinya sendiri saja, bahkan dia wajib mengiklankan taubat dia. Perasan tak kalau yang ajaran sesat tu kan, kadang Jabatan Agama akan panggil, dia akan buat pengakuan taubat dia terbuka ke tertutup? Perasan ke tidak? Terbuka ke tertutup? Terbuka, kerana ajaran sesat yang dibawa itu terbuka. Banyak pengikut-pengikutnya. Dirinya tadi, pengasas ataupun orang yang bawa kepada ajaran kesesatan ini, ataupun ajaran yang terkeluar daripada agama Islam ataupun ahli sunnah wal jamaah, maka apa dia? Dia bukan saja wajib untuk mengisytiharkan, mengiklankan taubatnya. Tak boleh sendiri-sendiri saja, senyap-senyap dia, dah lah dia ni, lepas tu dia sembunyi senyap-senyap. Tak, dia kena wajib iklankan. Dan yang kedua, dia kena seru balik yang dia ajak kepada ajaran sesat itu untuk kembali kepada ajaran yang sebenar. Punca masuk kepada ajaran sesat itu sendiri tidak lain dan tidak bukan lantaran kerana ketiadaan ilmu asas yang kuat. Yang menyebabkan seseorang itu terkandas
terpelosok di dalam lubang kesesatan itu, nak patah balik itu payah. Tu. Saya bagi satu contoh. Ada orang nak uji betul ke orang yang ada ilmu ni, walaupun dia buat jahat, buat maksiat, tapi lebih baik daripada orang yang beramal tetapi tak ada ilmu sama sekali. Ada orang nak uji, macam tak berapa nak percayalah. Betul ke orang kata ni orang yang ada ilmu tapi dia tonggang arak pula? Memang satu kejahatan, dan kita tak kata benda tu baik, bahkan kita rasa benda tu satu kemaksiatan yang besar. Tetapi kita tengok apakah ujian. Ujian yang pertama kepada si orang yang buat ibadat tetapi jahil, tiada ilmu sama sekali. Perlu saya tekankan, bila sebut abid itu, maksud abid itu bukan, selalu kita ingat abid tu jahil. Tak. Orang yang buat ibadat tetapi ilmu dia cukup untuk diri dia saja, abid lah. Sebab kalau dia buat ibadat tapi tak ada ilmu, Allah tak terima. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalan dia ditolak dan tak diterima oleh Allah. Di dalam matan Zubat disebut. Jadi tak layaklah dapat gelaran abid tu. Abid tu paling tidak dia ibadat reti untuk ilmu, untuk diri peribadi dia saja. Nak mengajar ke apa pun tak boleh lah. Sebab tu dalam kisah yang taubat 99 yang bunuh orang tu kan, kemudian jumpa abid itu makna ahli ibadat, bukan ahli ibadat yang jahil, ahli ibadat yang dia reti untuk diri dia sendiri saja. Hak tu dia kena bunuh, kena bunuh orang 100. Tapi bila dia jumpa dengan orang alim tu sebut bagaimana apa yang menghalangmu dari kembali kepada Allah, bertaubatlah maknanya kan. Maksudnya kemudian beliau kata rahmat Allah Ta'ala tu melebihi, keampunan Allah tu melebihi daripada dosa yang kamu lakukan walau sepenuh langit dan bumi. Jadi kamu nak kembali kepada Allah, taubat, kamu kena pergi apa? Pergi ke negeri lain. Jangan duduk sini, tempat ni banyak pengaruh jahat. Kamu kena hijrah. Sebab itulah si pembunuh tadi 100 orang genap, dia hijrah. Takdir Allah Ta'ala dia mati dalam perjalanan. Maha suci Allah, maha suci Allah. Ni kehebatan, keagungan Allah. Dia nak pergi berapa langkah nak pergi itu jauh lagi, tetapi tengok Allah Ta'ala nak tunjukkan kemurahan dia. Malaikat azab, malaikat rahmat nak berebut, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutuskan satu orang lagi malaikat menjadi hakim. Nak ambil, siapa nak ambil? Malaikat rahmat ke malaikat azab? Kira ukur bumi itu, dia nak menuju tu, lagi dekat mana, mana lagi jauh mana. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sama, yang berkuasa, Allah perintah bumi untuk jarak dia nak pergi itu lebih dekat, seolah-olah dia dah nak sampai. Subhanallah. Maknanya perjalanan dia dari tempat asalnya sudah jauh, as if ini kuasa Allah Ta'ala. Maka telah diukur, maka itu kerja Allah belaka, maka malaikat rahmat mengambil roh si pembunuh 100 orang tadi. Dia rekodkan di dalam hadis. Tu. Jadi kembali kepada orang yang tadi kita sebut mengajar kepada ajaran sesat dan keluar dari Islam atau ahli sunnah wal jamaah, perlu dia bertaubat. Nombor 2, iklankan isytihar taubat dia. Nombor 3, dia kena seru balik orang yang dia ajak kepada kesesatan. Kerja mudah tak? Oh, bukan senang. Tapi orang ni, itulah dikatakan untuk orang ini, itulah taubatan nasuha yang sebenar untuk dia. So kita kena betul-betul very careful. Kembali kepada Allah, kena ada ilmu ataupun tidak, wajib ada ilmu ataupun tidak, tidak dapat tidak. Kalau tidak, kita pun sedia maklum. Tadi kita sebut, dia dalam keadaan usia dia dah telah berusia tua, tetapi bila mengenang balik dosa yang lama, senyum sendiri, macam tak ada apa-apa. Boleh faham Jadi kena tahu dia punya tu, dan kita berusaha sedaya upaya agar Allah menerima taubat kita. Betul ataupun tidak? Dengan ikhlas hati kita, dengan penuh penyesalan. Saya ingat saya tak pasti sekarang ni, bila subuh dah lewat sikit, tak tahu berhenti pukul berapa. Selalu berhenti pukul berapa ni?
Tengok muka pun dah lapar teh tarik, lapar kan. Lapar ayak. Saya pergi Kedah dulu kata lapar ayak tu apa? Oh, pening juga. Gitu. Rupanya begitu. Jadi insya-Allah, jadi 5 ataupun 6 rukun ataupun syarat tadi kita sebutkan tidak lain dan tidak bukan untuk kita checklist balik. Check. Oh, kita dah buat. Oh, kita tak menyesal lagi. Ada rasa bila teringat senyum sendiri. Kita kena faham. Oh, kalau ada orang ajaran sesat tadi kita dengar dan dia pernah mengajar ajaran sesat, tapi dia sembunyi 40 tahun. Tak pernah ada isytihar pun taubat dia. Kira taubat ke? Pengikut dia ramai lagi ke? Ramai lagi. Oh, dia boleh sorang-sorang. Jadi banyak kisah-kisah juga kalau kita tengok kisah penyesalan para awliya, para solihin, banyak. Saya bagi 3 nama cukup. Nanti bila-bila senang kita hurai. Iaitu Imam Fudail bin Iyad, itu satu. Yang pertama Imam Bishr Al-Hafi. Kedua, yang ketiga Imam Ibrahim bin Adham, putera raja yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi kisah-kisah yang kembali kepada Allah. Orang-orang ni jadi wali-wali Allah, jadi ulama dan jadi aulia. Boleh tak dengan dosa yang mereka, dengan kesalahan yang mereka buat terdahulu, taubatan nasuha, menuntut ilmu. Imam Fudail bin Iyad semua tu mengaji dulu, baru jadi ulama, lepas bertaubatan nasuha dan menjadi ulama dan wali yang agung. Masih boleh kembali tak? Better late than never lah. Never say never tentang taubat ni, insya-Allah. Saya ingat setakat itu. Saya mohon maaf salah dan silap. Lama kita tak jumpa PKP punya hal. Nanti moga-moga tak PKP lagi lah. Mereka kata duk naik lagi. Allah, kepada Allah lah kita serah, betul ataupun tidak. Kita dah buat apa yang patut kita buat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jangan tinggal benda tu. Jadi insya-Allah setakat tu, panjang umur kita bertemu lagi. Mohon maaf segala salah dan silap. Insya-Allah Allah Taala lindungi. Tuan-tuan jangan lupa, saya pesan pada diri saya sendiri juga, kita banyakkan zikrullah, ingat kepada Allah, taubatan nasuha, selawat kepada Nabi SAW, dan amalan yang boleh kita buat. Tolong jangan tinggal. Kalau kita jumpa lagi kan, ada rezeki kita jumpa lagi kuliah di sini atau di mana-mana. Kalau saya tanya, dah amal je, dah krik senyap je, tu rugilah. Jadi baca amalan ini, Ya Latif, Ya Latif 129 kali. 129 kali. Ya Latif, Ya Latif. Ini amalan yang Imam Asy-Syafi'i tak pernah tinggal. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa dengan apa dia? Asmaul Husna fad'u biha. Kita Allah perintah untuk doa dengan menggunakan Asmaul Husna. Berdoa dengannya. Allah Ta'ala suruh di dalam Al-Quran. Antara Asmaul Husna apa dia? Ya Latif. Ya tu mana harfun nida. Kita seru. Kita seru pada Allah yang Maha Latif. Apa maksud Allah yang latif? Allah yang maha halus, Allah yang maha lembut di dalam takdirnya buat kita. Maknanya insya-Allah berpagi-pagi kita dengan Ya Latif, Allah yang maha halus, yang maha lembut, berlemah lembut pada kita dalam takdir yang Allah Ta'ala yang telah pun ciptakan, adakan buat kita. Boleh faham makna kita minta begitu. Jadi berkat kita baca pagi dan berkat kita baca malam. Bila baca? Lepas subuh, lepas maghrib. Kita baca sekali, insya-Allah ikut saya. Ya Latifu Ya Latif Ya Latif Ya Latifu Ya Latif Ya Latif Ya Latifu Ya Latifu Ya Latif Ya Latif Ya Latifu Ya Latif Ya Latif Ya Latif Ya Latifu Ya Latif Ya Latif Ya Latif Ya Latifu Ya Latif Ya Latif Ya Latif Ya Latifu Ya Latifu 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 Ya Latif Ya Latif
يا لطيف 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 يا لطيف. Moga-moga Allah yang maha latif, yang maha halus, yang maha lembut berikan kehalusan pada takdirnya buat kita. Tu kita baca perlahan. Kalau baca laju kita saja baca sekejap saja, bawa motor, bawa kereta sat saja. Lepas maghrib, lepas subuh, lepas maghrib. Okey, bagi orang yang dah sakit kronik ke, ada apa-apa masalah dia, ada apa-apa berat musibah yang ditimpa, baca tiap kali lepas sembahyang. Ada orang kena covid ke, kena sakit kronik ke sebagainya, baca lepas tiap kali lepas sembahyang, cepat sembuh insya-Allah. Covid sekejap saja, sekejap saja. Kerana berkat Allah yang Maha Latif, Allah berikan kehalusan, kelembutannya dalam takdirnya buat kita. Kita mohon padanya. Ya, mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Di luar sana kita ada bawa kek yang kita buat sendiri, bau bakar tu malam tadi tu. Jadi ada siapa hajat nak dapatkannya, kita niat mengibah lah. Nanti saya beritahu berapa kita nak hibah dia, insya-Allah. Ada di luar sana, tak banyak manalah kita bawa, insya-Allah. Kalau ada tuan-tuan ada hajat boleh bantu-bantu kita sesama, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.